Hai, bertemu kita dalam topik persamaan linear. Kali ini kita membincangkan subtopik penyelesaian masalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey. Okey, untuk penyelesaian persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, di mana last kali kita akan cari nilai pemboleh ubah dalam satu persamaan. Okey, kalau kita tengok kat sini, cikgu letakkan beberapa tips yang perlu kamu tahu sebelum kita buat penyelesaian. Okey, tip pertama. Okey, katakanlah kita ada persamaan linear X tambah 2 sama dengan 4. Jadi dekat persamaan linear ni ada 3 sebutan. 1, X, sebutan kedua, nombor 2, positif 2, sebutan ketiga, 4. Jadi daripada persamaan ni, kita mesti pindahkan yang tiada pemboleh ubah pergi sebelah kanan. Tinggalkan yang ada pemboleh ubah sahaja di sebelah kiri. Jadi yang ada pemboleh ubah adalah X sahaja sebelah sini. Nombor 2, tiada pemboleh ubah. Jadi kita pindah sebelah kanan. Bila kita pindahkan, nombor 2 ni asalnya positif, jadi sebelah sini dia akan jadi negatif. Jadi 4 tolak 2 lah kat sini. X tetap ada dekat sini. Okey, tips yang kedua di mana X tolak 2 sama dengan 4. Okey, kita ada 3 sebutan juga di mana negatif 2 ni dia tiada pemboleh ubah. Jadi negatif kalau pindah, kita lompatkan dia daripada keluar dari pagar ni, dia akan jadi positif 2. Okey, tips yang ketiga, kalau kita jumpa persamaan linear 2x sama dengan 4. Di sini kita ada dua sebutan di mana 2x dengan 4, dua sebutan sahaja ya. Jadi last kali kita mesti cari jawapan dia x, nilai x. 2 dengan x ni kita kena pisahkan dia daripada satu sebutan. Bila kita pisahkan dia, sama ada dia akan jadi darab atau bahagi. Okey, kita tengok dulu. 2 dengan X ni dalam keadaan darab. Bila pindah, dia akan jadi bahagi. Letakkan di bawah. Di bawah nombor 4. Kalau sini nombor 5, letakkan di bawah nombor 5. Jadi, X sama dengan 4 bahagi 2. Dia asal di sini 2 dengan X dia darab. Pindah sana, dia akan jadi bahagi. Okey, tips yang keempat. X per 2 ni satu sebutan dan sama dengan 4. Jadi, kalau satu sebutan kita nak asingkan dia, salah satu iaitu pisahkan nombor 2 sahaja pergi sebelah sana sebab kita nak tinggalkan yang pemboleh ubah sahaja di sebelah kiri. Jadi nombor 2 dengan X ni dalam keadaan darab, dalam keadaan bahagi. Kalau bahagi pindah sana dia akan jadi darab. Okey, jadi darab. Sama dengan konsep yang tips yang ketiga. Dalam keadaan darab pindah jadi bahagi. Dalam keadaan bahagi pindah jadi darab. Okey, yang ni kamu kena mahir sangat-sangat. Okey. Okey, untuk penyelesaian persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, kita tengok contoh soalan pertama di mana X tolak 10 sama dengan 3. Jadi dekat sini kita ada 3 sebutan. Sebutan yang pertama iaitu X, sebutan yang kedua negatif 10, sebutan yang ketiga iaitu 3. Jadi daripada 3 sebutan ni yang mana tiada pemboleh ubah? Iaitu negatif 10 dengan 3. Yang tiada pemboleh ubah, kita pindahkan pergi sebelah kanan. Konsep dia, kalau ada pemboleh ubah seperti X ke P ke Q ke, kita letak di sebelah kiri. Yang tiada pemboleh ubah duduk sebelah kanan. Jadi sekarang kita ada negatif 10 yang sepatutnya pergi sebelah kanan. Okey, jadi kita perlu pindahkan negatif 10 ni. Okey, ni. Okey, tak perlu pun buat bulatan macam ni, nanti untuk memudahkan kamu faham saja. Bila negatif 10 pindah sana, 3 tetap berada dekat sini, X kita bawa dekat sini. Hanya negatif 10 sahaja lompat keluar pagar pergi sebelah kanan, dia akan jadi positif 10. Negatif lompat pagar jadi positif 10. Last sekali jawapan dia X sama dengan 13. Okey, kita dapat soalan pertama. Soalan nombor 2 di mana kita ada 3 sebutan juga, 2, negatif 8 dan juga 4. Okey, 2 negatif X, negatif 8. 2
negatif X dan 4. Jadi 3 sebutan kita ada kat sini. Jadi kita pisahkan, kita kena alihkan yang sebutan yang tiada pemboleh ubah. Jadi nombor 2 ni dia tiada pemboleh ubah. Pergilah dia sebelah kanan. Okey. Tinggallah negatif X sahaja duduk sebelah kiri. Jadi 4 ni tetap duduk sebelah kanan. 2 pindah sana. 2 dalam keadaan positif. Positif pindah sana, dia akan jadi negatif 2. Jadi jawapan dia sama dengan 2. Belum lagi selesai sebab negatif ni dengan X dia ada sama-sama. Kita mesti tinggalkan X sahaja. Seperti soalan nombor 1, X sahaja. Kita tak boleh ada apa-apa lagi yang berkawan dengan dia. Negatif dengan X ni umpama seperti negatif 1X, iaitu sama dengan negatif X. Benda yang sama ni. Konsep yang sama. Jadi, ataupun 1X sama dengan X. Okey. Benda ni, biasanya dalam soalan, kita takkan tulis dia 1X. Kita takkan tulis dia negatif 1X. Tapi kita akan tulis dalam bentuk negatif X. 1X ni umpama seperti X sahaja. Sebab apa-apa didarab dengan 1 tetap nombor tersebut. Okey. Jadi sekarang ni dia umpama seperti negatif 1X. Okey, sama dengan 2. Okey, jadi cikgu dah ajar tadi, kalaulah kita ada nombor sebelah sini dengan X duduk sebelah sini, kita kena asingkan dia. Okey, negatif dengan X ni dalam keadaan darab. Kalau pindah sana, dia akan jadi bahagi. Okey, letak bawah. Jadi X sama dengan 2 bahagi negatif 1. Jadi last jawapan dia 2 bahagi negatif 1 sama dengan negatif 2. Okey. Kita tengok soalan nombor 3 pula. Okey, nombor 3 kita ada negatif 1. Okey, negatif 1 sepatutnya pergi sebelah kanan sebab dia tiada pemboleh ubah. Tinggallah 4X sahaja duduk sebelah kiri. Jadi 7 negatif 1 pindah sana, dia akan jadi tambah dengan 1. Okey, maaf. 7 tambah 1, 8. Yang ni 4X. Last sekali, 4 dengan X ni dalam keadaan darab. Pindah sana, dia akan jadi bahagi. 8 bahagi dengan 4. Ni. Ni. Kita kena asingkan yang nombor 4 sahaja. Okey. Kalau kita pindahkan semua sekali, dia akan jadi positif atau negatif pindah belah sana. Tapi kita nak asingkan satu sebutan ni sebelah-sebelah je. Kita nak nombor 4 saja, kita nak tinggalkan X saja. Jadi 4 ni diletakkan di bawah sebab 4 dengan X darab pindah sana jadi bahagi. Ingat ya, kalau darab pindah jadi bahagi. Darab pindah jadi bahagi. Bahagi tu letak bawah. Jadi last sekali jawapan dia 8 bahagi 4 sama dengan 2. Okey, settle untuk soalan nombor 3. Okey, untuk soalan seterusnya nombor 4, di mana kita ada 3 sebutan juga, X per 6 satu sebutan, 3 dan 5. Kita kena pindahkan yang tiada pemboleh ubah pergi sebelah kanan. Jadi positif 3 pindah sana, dia akan jadi 5 tolak 3. Positif ni dia akan jadi negatif 3. Okey, sebelah sini tinggal apa? Sebelah sini tinggallah X per 6. Okey, jadi kita selesaikan X per 6. 5 tolak 3 sama dengan 2. Betul? Okey, belum selesai lagi. Kita kena tinggalkan X sahaja di sebelah kiri. Jadi ini X per 6. X per 6 ni dalam keadaan bahagi. Ingat lagi, kalau bahagi pindah sana, dia akan jadi darab. Okey, darab. Letak di bahagian atas. X sama dengan 2 darab 6. Jadi jawapan dia 2 darab 6 adalah 12. Okey, settle untuk soalan nombor 4. Nombor 5. Dekat nombor 5 ni kita ada berapa sebutan? Cuba tengok betul-betul. X tambah 8 per 2. Jadi X tambah 8 per 2 ni sebenarnya ni adalah satu sebutan. Okey. Kalau sebenarnya kita boleh pisahkan dia jadi 2 sebutan. Jadi kalau duduk dalam macam ni, satu sebutan
Sebelah sini satu sebutan. Jadi kalau satu sebutan kita pindah belah sana, dia akan jadi negatif X tolak 8/2. Tapi kita tak nak pisahkan semua ni. Kita nak pisahkan, kita ambil nombor 2 sahaja. Pisahkan dulu. Kita nak pisahkan nombor 2. 2 ni dengan yang atas dalam keadaan bahagi. Bahagi kalau pisah sana, dia akan jadi darab. Jadi tinggallah X tambah 8 di sini sama dengan 9 darab dengan 2. Okey. 9 darab 2 sama dengan 18. Sebelah sini X tambah 8. Betul? Okey. Jadi sekarang pindahkan yang tiada pemboleh ubah pergi sebelah kanan. Tinggallah X sahaja duduk sebelah kiri. Jadi dekat sini apa yang perlu kita buat? 18. Okey. Positif 8 pindah sana, dia akan jadi negatif 8. Last sekali jawapan dia X sama dengan 18 tolak 8 sama dengan 10. X sama dengan 10. Settle untuk soalan nombor 5. Okey, kita pergi soalan nombor 6. Okey, nombor 6 ni kita tengok sebelah sini dia 3 lepas tu ada kurungan. Maksudnya dia kena darab apa yang ada dalam kurungan dulu. 3 darab dengan X. Okey, 3 darab X bersamaan 3X. Okey, lepas tu 3 darab 2. Sebelum tu kita tengok positif darab positif X jadi positif 3X. Positif 3 darab positif 2. Jadi positif darab positif jadi positif. 3 darab 2, 6. Ingat ya, kenapa jadi simbol positif? Sebab positif darab dengan positif. Ni maksudnya kita kena darab. Okey, darab. Okey. Sini akan dapat 5X. Tinggallah 3X sama dengan 5X sebelah sini. Okey, kita pindahkan yang ada tiada pemboleh ubah pergi sebelah kanan. Yang ni akan jadi negatif 6. Okey. Jadi cikgu macam mana ni? Okey, kita tengok dekat sini 5X tolak 6. Kita tak boleh selesaikan. Jadi yang ada pemboleh ubah pula, kita mesti pergi sebelah kiri. Lompatkan dia pergi sebelah kiri pula. Yang ni tiada pemboleh ubah. 6 ni tiada pergi sebelah kanan. Dia akan jadi negatif. Ni positif 5. Pindah sana, positif 5X. Sebab dia ada X. Pergi sebelah kiri. Jadi tinggallah 3X. Positif 5X pindah sana, dia akan jadi negatif 5X sama dengan negatif 6. Okey. 3X tolak 5X sama dengan negatif 2X sama dengan negatif 6. Last sekali jawapan dia. Okey, negatif dengan 2 ni dalam keadaan darab dengan X. Kalau pindah sana, dia akan jadi, pisahkan dia akan jadi bahagi. Jadi negatif 6 bahagi dengan negatif 2. Last sekali jawapan dia X sama dengan negatif bahagi negatif jadi positif. 6 bahagi 2, 3. Jawapan dia X sama dengan 3. Okey. Okey, untuk soalan terakhir kita tengok kat sini kita ada 2/3X tolak dengan 4 sama dengan X tambah 1. Okey, dekat sini 2/3X ini kita boleh tulis dalam keadaan 2X/3. Kenapa macam tu? 2 dengan X ni sebenarnya dalam keadaan darab. Okey, 2 kita boleh tulis dalam keadaan 2/3X ataupun kita boleh tulis dalam keadaan 2X/3. Okey, cikgu tulis dalam bentuk macam ni supaya memudahkan kamu faham nanti. Okey, kita tulis balik bentuk macam tu. Sama dengan X tambah 1. Okey, dekat sini cikgu cakap kalau yang tiada pemboleh ubah pergi sebelah kanan. Okey, yang ni tiada pemboleh ubah, negatif 4. Negatif 4 pindah pergi sini. Okey, nampak? Okey. Yang ni pula X ni dia ada pemboleh ubah X kan. Jadi kita kena pindahkan dia pergi sebelah kanan. Pergi sebelah sini. Okey, yang tak diubah adalah sini 2X/3. Yang ni tetap tak ubah. Okey, yang ni
X dia pindah sana, positif, lompat sana, dia akan jadi negatif. Faham konsep dia? Okey. Sekarang dia ni tak ubah 1, yang ubah negatif 4, lompat sana, dia akan jadi positif 4. Okey. Last sekali kita akan dapat kat sini 2x per 3 tolak dengan x sama dengan 5. Okey, belum selesai lagi. Okey, apa yang perlu kita buat? Cuba kita tengok kat sini, 2x per 3 tolak x. Yang ni kita kena selesaikan dia sebab ni ada pemboleh ubah x, ni ada pemboleh ubah x. Jadi tolak macam tu ke cikgu? Tak boleh, ni dalam keadaan pecahan. Jadi x ni kita kena ubah dia dalam bentuk pecahan. Okey, pecahan yang sebelah dia ada per 3. Jadi yang ni pun kena jadi per 3 juga. Jadi sekarang yang ni akan dapat 2 per 3. Jadi x. Okey. Yang ni kita akan buatkan dia darab dengan 3 per dengan 3. Kita akan dapat 3x per 3. Okey, cuba kamu patah balik ke belakang. 3x bahagi 3, 3 potong-potong tinggal x balik kan, negatif x. Okey, itulah cara dia daripada nombor tunggal kita tukar kepada bentuk pecahan, di mana kita tengok pecahan yang sebelah dia itu per 3. Jadi kita kena darab 3 dengan bahagi dengan 3. Benda yang sama. Okey, kat sini sama dengan 5. Jadi kita boleh tolak lah. 2x tolak 3x, 2 tolak 3 jadi negatif 1x per dengan 3 sama dengan 5. Okey. Sekarang kita tengok. Kita kena pisahkan yang nombor 3 ni dalam keadaan bahagi, pindah sana dia akan jadi darab. Ni tinggal lagi, kita tak tulis dia dalam negatif 1x, kita tulis negatif x sahaja. Okey, yang ni akan dapat 5 darab dengan 3. Jadi negatif x sama dengan 15. Okey, yang ni kita akan umpama seperti negatif 1 sebenarnya kan tadi kan. Okey, x sama dengan, okey, kita boleh tulis balik lah untuk mengelakkan faham. Okey, negatif 1 dengan x ni dalam keadaan darab, pindah sana dia akan jadi bahagi. 15 bahagi dengan negatif 1. Okey, dia akan dapat x sama dengan negatif 15. Settle. Okey. Okey, sekian sahaja pembelajaran kita kali ini. Bertemu lagi kita pada topik yang akan datang. Assalamualaikum. Ciao, cincau. Ya.